Projek loji nuklear negara dan vaksin untuk denggi. Itu antara soalan yang diajukan ketika sesi waktu pertanyaan Menteri MQT. Laporan penuh persidangan Dewan Rakyat hari ini kita terus sahaja bersama Syahril Sarapudin. Silakan Syahril. Baik, terima kasih Farhatul di studio. Seperti yang kita sedia maklum, setiap Selasa dan juga Khamis adalah ruang untuk waktu pertanyaan menteri ataupun MQT. Dan untuk MQT pada hari ini, 3 soalan seperti biasa diangkat dan 2 soalan yang saya nak kongsikan tengah hari ini. Satunya Dewan dimaklumkan mengenai pembangunan projek loji jana kuasa nuklear di Malaysia ketika ini belum diputuskan. Ini kerana melalui maklumat awal yang diperoleh dari kajian kemungkinan menunjukkan garis masa dan tempoh pelaksanaan projek loji jana kuasa nuklear memerlukan tempoh sekurang-kurangnya 11 tahun dari tarikh kerajaan membuat keputusan. Ia meliputi proses pembinaan projek hinggalah ia siap dibina. Dan menerusi sesi seketika tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri berkata walaupun dalam program transformasi ekonomi dinyatakan bahawa tarikh yang disasarkan untuk loji jana kuasa nuklear mula beroperasi pada tahun 2021, namun sasaran itu dianjakkan. Ini antara yang dimaklumkan Datuk Seri Nancy. Kerana kerajaan turut mengambil kira perkembangan dan sentimen semasa di dalam dan luar negara, khususnya kesan tsunami pada Mac 2011 terhadap program jana kuasa nuklear di Jepun, iaitu Fukushima. Justru, Tuan Dipertua, faktor ini telah diambil kira dalam feasibility studies yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Berdasarkan itu, sekiranya dipersetujui, program jana kuasa nuklear di Malaysia hanya boleh beroperasi selepas tahun 2030. Ini juga adalah tertakluk kepada kelulusan rang undang-undang kawal selia tenaga atom yang baru dan komprehensif. Sekian, terima kasih. Baik, mengulas sama ada negara mengambil kira pandangan negara-negara jiran mengenai penggunaan nuklear ini bila berkata apa yang dimaksudkan bukan merujuk kepada penggunaan senjata. Sebaliknya berkait dengan tenaga untuk menjana elektrik dan Malaysia bukan satu-satunya negara di rantau ASEAN yang sedang meneroka kemungkinan untuk melaksanakan program nuklear untuk tenaga. Ini kerana negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam turut giat mengkaji mengenainya. Baik, soalan lain yang turut diberi tumpuan pada sesi MQT pagi tadi adalah mengenai isu denggi. Yang mana menerusi satu lagi soalan, Dewan dimaklumkan Malaysia perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan berkenaan penggunaan vaksin denggi Dengvaja dalam merawat pesakit di negara ini. Ia berikutan terdapat 4 jenis virus yang boleh menyebabkan demam denggi di negara ini, sedangkan vaksin tersebut tidak meliputi semua jenis rawatan demam denggi. Bagaimanapun, perkara tersebut masih dalam peringkat kajian oleh pakar-pakar di Kementerian Kesihatan. Itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Di dalam kajian yang telah dilakukan semasa vaksin ini, sebelum pendaftaran vaksin ini, ialah umur di mana trials berkenaan dengan vaksin ini ialah di dalam 9 sampai 18 tahun saja. Bermaksudnya kita tak mempunyai maklumat keberkenasan vaksin selepas setahun. Kebanyakan daripada kes denggi di dalam negara kita ialah di dalam angka mereka yang daripada 25 tahun sampai 40 tahun. So, kita tak ada jawapan untuk soalan itu. Dan lagi satu isu ialah dalam pada itu, jumlah kumulatif kematian denggi sehingga 29 Oktober lalu adalah 202 kes. Jumlah berkenaan berkurang sebanyak 75 kes berbanding 277 kematian bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Itu antara beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam sesi MQT pada pagi tadi. Dan ketika ini Dewan berhenti rehat seketika dan seperti biasa akan kembali bersambung pada jam 2.30 petang nanti untuk mendengar jawapan Menteri berdasarkan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2017. Kita sedia maklum ada 25 kementerian secara keseluruhannya. Kalau semalam Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Perdana Menteri merangkumi lebih kurang 7 menteri di bawahnya telah pun selesai menjawab soalan berdasarkan perbahasan tersebut, maka hari ini beberapa lagi kementerian akan kembali menyambung dan sebelum Dewan berhenti rehat seketika tadi adalah Kementerian Pengangkutan yang dijawab sendiri oleh Timbalan Menterinya Datuk Abdul Aziz Kaprawi. InsyaAllah kita akan bawakan itipati jawapan oleh Menteri berkaitan dengan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2017 dalam berita kami yang seterusnya nanti. Seketika kita kembali bersama Farhatul untuk perkembangan di studio.